Satu Malaysia. Malam ni saudara kita agak sedih kerana seorang anggota tentera kita daripada Regimen Askar Melayu Diraja, Sarjan Wan Ramli Wan Seman, yang sudah pun berkhidmat selama 19 tahun tuan-tuan. Beliau telah pun diberhentikan kerja semata-mata kerana beliau enggan mengambil vaksin. Tuan-tuan, keadaan hari ini menjadi semakin lama semakin parah. Apatah lagi dalam keadaan sahabat kita ni baru ataupun lebih kurang 16 bulan lagi akan pencen. 16 bulan lagi akan pencen dan agak tak logik dan tak masuk akal hanya kerana tidak mahu mengambil vaksin beliau diberhentikan kerja. Beliau tidak ada rekod disiplin. Selama hari ini beliau menjalankan tugas dengan baik, tak ada rekod disiplin. Tiba-tiba kerana keengganan dia untuk mengambil vaksin yang kita pun tahu banyak ada kesan sampingan, ramai yang dah mati, tetapi pihak KKM tidak mengisytiharkan mereka mati disebabkan pengambilan vaksin. Tetapi hakikat dan realiti dia, kalau kita lihat daripada senarai cikgu-cikgu, mereka sendiri mendedahkan bahawa di kalangan cikgu-cikgu ni sudah ada lebih kurang 140 orang cikgu yang meninggal dunia selepas disuntik dengan vaksin. Itu baru cikgu. Itu baru cikgu. Dan dalam masa yang sama tuan-tuan, dalam masa yang sama, ada? So, apa ke? Tadi cakap tak ada. So, dalam masa yang sama, kita lihat sahabat-sahabat kita daripada banyak bidang. Hari ini juga ramai yang telah diberhentikan kerja. Ada yang bekerja di kilang sarung tangan. Tadi ada menghubungi saya. Saya minta mereka membuat laporan polis. Siapa-siapa yang diberhentikan kerja, sesiapa yang dipaksa untuk mengambil vaksin ini, minta tolong buat laporan polis, bagi satu salinan kepada saya di WhatsApp 0116221523. Kita kumpulkan sekarang ni tuan-tuan, draft saman yang kita nak buat sudah pun kita sediakan, dan akan kita file tidak lama lagi. Cuma kita perlu kumpulkan lagi bukti-bukti yang lebih kukuh bagi memastikan bahawa kita ada kes yang kuat. Sehingga hari ini pihak kerajaan tidak pernah pun meluluskan sebarang undang-undang. Kerajaan Muhyiddin memang tak pernah luluskan sebarang undang-undang yang mengatakan bahawa pengambilan vaksin itu adalah wajib. Dan hak rakyat Malaysia di bawah perlembagaan Malaysia untuk bergerak tanpa sebarang sekatan dan sebagainya. Tidak pernah ada sebarang pindaan. Maknanya tidak ada sebarang peruntukan undang-undang yang diluluskan di Parlimen yang membolehkan mereka menyekat kita. Contohnya daripada menunaikan solat Jumaat. Tak ada sebarang undang-undang. Walaupun ianya terletak di bawah kerajaan negeri, dan ada juga kerajaan negeri, contohnya kerajaan negeri Pahang, yang tidak melakukan diskriminasi terhadap mereka yang tidak mengambil vaksin. Tapi banyak tempat-tempat lain diskriminasi ini berlaku. Begitu juga dengan pasar raya. Kita pun dapat banyak juga laporan yang mengatakan bahawa ada pasar raya yang tidak membenarkan tidak membenarkan
sahabat-sahabat kita yang tidak mengambil vaksin untuk masuk. Jadi mereka ni akhirnya last kali nak beli barang dapur pun tak boleh, nak buat apa pun tak boleh, tuan-tuan. Ini akan menjadi masalah. Dan yang paling menyedihkan, berita yang paling menyedihkan yang saya perolehi, ada seorang bapa sehingga sanggup anak dia sepatut ambil SPM tahun ni. Patut ambil SPM tahun ni. Kerana takut anak dia ambil vaksin ni, maka anak dia dia tangguhkan pengambilan SPM anak dia. Allahu Akbar. Yang ini saya tak boleh nak terima lah. Ini buat pendidikan anak-anak ni, tuan-tuan. Itu hari adik Farah, seorang pelajar tahun 3 daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, tak dibenarkan mengambil peperiksaan. Sekarang ni mereka yang nak mengambil SPM pula diwajibkan mengambil vaksin. Kita tak tahu berapa ramai ibu bapa yang akan buat tindakan sebegini, yang akan menyebabkan anak-anak mereka terjejas pelajaran dia. Dan saya tadi ada seorang lagi, dia beritahu dia sanggup sekolahkan anak daripada rumah. Kalau terpaksa anaknya diwajibkan mengambil vaksin. Sebab dengar ura-ura, berapa tahun ke bawah yang nak kena ambil vaksin ni? Belas tahun. 12 ke 17 tahun akan diwajibkan mengambil vaksin. Jadi kita tak fahamlah kenapa mereka ni kerajaan PN kerajaan PN. Kerajaan Muhyiddin, dia berjanji, Muhyiddin berjanji, Khairi Jamaluddin Menteri Vaksin juga berjanji bahawa vaksin ini tidak akan dipaksa kepada sesiapa. Vaksin ini tidak akan diwajibkan. Tidak ada paksaan. Ianya sukarela. Siapa nak ambil, ambil. Siapa tak nak ambil, tak ada masalah. Tetapi kenapa sehingga orang boleh hilang pekerjaan, sehingga rakyat kita tak boleh, tak dibenarkan mengambil SPM. Saya rasa ini dah keterlaluan. Jadi kita merayulah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang baru ni. Kita rayu sangat-sangat supaya kalau polisi-polisi yang mengarut di bawah kerajaan PN lama ni, Datuk Seri tolonglah, tolonglah. Simpatilah pada rakyat Malaysia yang lain ni, yang tak vaksin ni ada lebih kurang 60% lagi. Yang vaksin tu pun, itu hari, dia orang vaksin ni sebab nak travel. Memang adalah yang percaya bahawa vaksin ni akan menyebabkan mereka ni tidak akan dijangkiti COVID. Tapi kalau kita baca apa yang diumumkan oleh DG Kesihatan, DG Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham hari ini mengesahkan bahawa mereka yang mengambil vaksin masih lagi boleh menyebarkan COVID kepada orang lain. Kita dah cakap lama dah, daripada awal lagi kita dah cakap bahawa pengambilan vaksin itu tidak ada sebarang jaminan. Mengambil vaksin itu tidak memberikan sebarang jaminan bahawa seseorang itu akan terhindar daripada dijangkiti COVID. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Dan tak ada jaminan juga bahawa seseorang yang mengambil vaksin tidak akan menyebarkan COVID pada orang lain. Maknanya kita pun terpinga-pinga ni memikirkan macam mana kerajaan Muhyiddin boleh membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk membeli vaksin ini, sedangkan tidak ada jaminan bahawa kita tidak akan dijangkiti COVID kalau ambil vaksin, dan kita tidak akan menyebarkan dia kepada orang lain. Macam mana nak capai herd immunity kalau
kalau keadaan begini rupa dia. Dan kalau kita lihat hari ni, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dah mengumumkan bahawa ada tambahan 6 bilion 6 juta 6 juta dos. Berapa dia punya price? Tak tahu 6 juta dos, tambahan 6 juta dos. Kita tak ada masalah Kita pun mengharapkan supaya proses imunisasi ni berjalan dengan lancar, kan? Cuma harapan kita supaya kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri ni dapat berlaku adil kepada semua rakyat Malaysia. Bukan semua rakyat Malaysia jenis pak turut terima saja apa yang diputuskan oleh WHO dan kemudian diikut oleh DG Hisham. Ramai di antara rakyat kita ni hari ni ialah mereka yang celik komputer, mereka yang celik pemikiran dia, mereka yang sentiasa membaca dan hari ini untuk membaca kajian-kajian yang telah dibuat oleh saintis-saintis, oleh doktor-doktor, oleh pakar-pakar, pakar vaksin, pakar virus seluruh dunia, ianya sangat mudah. Ianya boleh diperolehi dengan hanya menekan keyboard. Semua maklumat akan boleh dibaca dengan mudah. Jadi dalam keadaan rakyat hari ini, dia tahu tentang risiko-risiko mengambil vaksin, maka rakyat perlu diberikan pilihan sama ada mereka mahu mengambil vaksin ataupun tidak. Jadi kita memang kalau boleh kalau boleh kita nak pastikan bahawa segala usaha nak mewajibkan vaksin ini, insya-Allah kita akan tentang habis-habisan. Kita akan tentang habis-habisan. Saya harap kalau betul lah kerajaan baru pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ni prihatin pada nasib rakyat. Hari ini saya ucap terima kasih kerana Datuk Seri Ismail Sabri telah memberikan 74 juta ringgit kepada rakyat di Yan, di Kedah yang berhadapan dengan banjir. Alhamdulillah, benda-benda macam ni yang kita harap dapat dilakukan. Cuma yang kita masih nampak seolah-olah macam masih lagi dengan polisi kerajaan lama ni, ialah berhubung dengan diskriminasi yang dihadapi oleh mereka-mereka yang memilih untuk tidak mengambil vaksin. Datuk Seri hari ini, saya harap supaya Datuk Seri buka minda Datuk Seri. Beri peluang kepada pakar-pakar, doktor-doktor yang hari ini berjuang untuk supaya rakyat bebas memilih sama ada untuk mengambil vaksin ataupun tidak ni. Saya berharap Datuk Seri dapat berjumpa dengan mereka. Kerana bila dapat berjumpa dengan mereka, Datuk Seri akan dengar pandangan daripada dua belah pihak. Pertama, pihak yang ada kepentingan iaitu DG Hisham, yang sudah pastilah dia nak melariskan vaksin dia ni, dan kedua, dengarlah juga pandangan daripada mereka-mereka yang banyak mengkaji tentang vaksin ini, mereka yang boleh membezakan sama ada mRNA itu vaksin ataupun tidak, mereka yang boleh menerangkan kepada Datuk Seri tentang kesan sampingan blood clot, apa tu spike protein. Kalau penerangan dapat diberikan kepada Datuk Seri kurang-kurang dalam setengah jam ke 1 jam, saya yakin bahawa sudah pasti Datuk Seri akan mempunyai pemikiran yang lebih balance, tidak terlalu taksub dengan polisi lama Muhyiddin, iaitu vaksin itulah satu-satunya kaedah untuk keluar daripada masalah COVID ini. Sebenarnya di luar sana ada banyak kaedah
yang boleh kita gunakan untuk mengatasi COVID. Kita ada ivermectin, kita ada hydroxychloroquine, kita ada pelbagai bentuk ubat, kita ada herba-herba, dan kita ada kaedah rawatan Islam, kita ada habatus sauda, kita ada herba DSP Sulaiha. Macam-macam kaedah untuk mengatasi masalah COVID ini, dan saya harap keadilan dapat diberikan kepada rakyat kita yang hari ini bagi saya teraniaya akibat daripada polisi Muhyiddin dulu. Benda ini perlu dihentikan, diskriminasi ini perlu dihentikan, supaya keadilan dapat diberikan kepada semua, insya-Allah.